A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang semakan terima Tuan Nazir, Tuan Bilal, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kesempatan kuliah malam ini, saya mengajak tuan-tuan, saya dan tuan-tuan untuk refleksi peristiwa akhir zaman. Kita mulakan dengan surah Al-A'raf. A'udzu minasyaitonir rajim. Yas'alunaka an-nisa. Ya sayyidati ayyuhal Musa, qul innamal ilmu 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Saqalatus sama'u la tadrikum illa baghtah. Yas'alunaka annaka hafiyyun anha. Qul innamal ilmu 'inda Allah. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqal azim. Mereka bertanya di kau tentang hari kiamat. Sebagaimana yang disebut dalam tafsir, umpamanya tafsir Musayyar, yasaluka ayyuhar rasul kufar Makkah. Kufar Makkah, orang kafir Makkah bertanya Rasulullah, bilakah hari kiamat? Dan Allah mengatakan, pengetahuan hari kiamat hanyalah Allah yang tahu. Tidak diketahui oleh ahli langit, malaikat, para rasul tidak mengetahuinya. Dan dia datang secara tiba-tiba. Dan mereka bertanya di kau, ya Muhammad, seolah kannaka harisun alal ilm biha wa husin wal mutasib bisalanha. Dan mereka benar-benar bertanya di kau seolah engkau mengetahui tentang kiamat. Ketahuilah, hari kiamat ialah hanya Allah yang mengetahui, dan dia akan datang secara tiba-tiba. La tadikum illa baghtah. Dia datang, tidak datang kecuali secara tiba-tiba. Ya salukan, dan mereka bertanya di kau seolah di kau menyembunyikannya, dan katakanlah sesungguhnya pengetahuan hari kiamat ialah hanya Allah yang mengetahui. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah menyebut bu'istu ana wasa kahazihi. Rasulullah mengatakan bu'istu ana wasa kahataini. Saya dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Maksudnya tidak ada sempadan lagi. Saya dengan hari kiamat, saya diutuskan dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Maksudnya tidak ada sempadan. Nabi lain ada sempadan selepas Nabi diutuskan. Nabi lain diutuskan, tetapi Rasulullah Nabi terakhir, dan tidak ada sempadan lain Nabi lain kecuali hari kiamat. Dan itulah tuan-tuan, banyak tanda-tanda sebagaimana yang kita sebut barangkali dalam kuliah-kuliah lepas. Tanda-tanda cukup banyak. Antaranya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza dhiyat al-amanah fantazir as-sa'ah." Dan sekiranya amanah dihilangkan, ditinggalkan, maka tunggulah hari kiamat. Seorang pemimpin diberikan amanah untuk negaranya. Seorang keluarga diberikan amanah untuk keluarganya. Dan seorang pegawai diberikan amanah untuk tanggungjawabnya. Sekiranya amanah ini dihilangkan ataupun dicerobohi ataupun dihilangkan, maka tunggulah hari kiamat. Dan ini kita lihat dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, negara kita. Perkara ini dapat kita perhatikan apabila kita lihat saksi ataupun berita dan akhbar menunjukkan bahawa pegawai kita melakukan perkara yang sebaliknya daripada amanah mereka. 2,000 lebih pegawai kita yang terlibat dengan rasuah, pegawai peringkat tinggi. Apabila amanah ditinggalkan, maka tunggulah saat ketibaan hari kiamat, kata Rasulullah. Mari kita perhatikan negara kita, bukakan hati dan perasaan kita. Bukan untuk memburukkan negara kita, kita akan mencapai kemerdekaan ulang tahun. Mari kita kenal sejauh manakah negara kita. Kita lihat bukan sahaja pegawai, jenayah di negara kita sangat luas, seolah-olah tidak dapat dikawal lagi. Bahkan kita lihat bagaimana data yang dikeluarkan polis yang kita harapkan untuk menjaga keselamatan, tetapi kadang-kadang mereka terlibat dengan rasuah. Inilah apa yang kita perhatikan. Hadis Rasulullah mengatakan apabila amanah ditinggalkan, maka itulah tandanya hari kiamat akan berjalan. Kita harapkan polis kita menjaga keamanan, tetapi polis ditahan kerana rasuah. Ini ialah kisah
negara kita yang kita baca setiap hari, yang kita lihat setiap masa dan ketika. Rasuah. Negara kita antara tinggi dunia. Negara kita hanyalah sekakang kera, tetapi kita duduk tempat 62 negara yang paling tinggi rasuah dunia. Kita negara Islam kononnya, negara umat Islam, tetapi amalan kita, maksudnya amanah yang Allah berikan kepada kita, tidak kita laksanakan, dan datanya cukup menyayat hati. Kita dikenali di dunia sebagai negara yang sangat-sangat tinggi rasuah. Semua orang tahu, setiap transaction di Malaysia, setiap bisnes mesti diikuti oleh rasuah, open secret. Dan ini cukup menyayat hati kita apabila kita mengenal negara kita, umat kita. Mari kita sama-sama renungi, apabila kita ingin mencapai, kita sudah mencapai kemerdekaan 65 tahun, dan apakah hasilnya. Ini adalah buah yang kita petik. Benihnya kita tanam sejak merdeka. Hasilnya sekarang kita telah petik, dan rupa-rupanya buah yang kita tanam mengeluarkan buah yang beracun. Inilah data-data untuk kita renungi, dan inilah data dunia. Dunia mengatakan negara yang paling korup di dunia ialah Malaysia. Cukup menyayat hati, tuan-tuan. Inilah cost of doing business. Kalau nak buat bisnes di Malaysia, mesti ada rasuah. Kita duduk tempat yang tercorok dunia, merah. Apabila amanah ditinggalkan, inilah akibatnya. Ar-rashi wal mutashi bin nar. Kedua-duanya boleh membawa ke neraka. Yang beri rasuah, yang terima rasuah, dan apabila amanah ditinggalkan, dibiarkan dan dicerobohi, maka lihatlah apa yang berlaku di negara kita. 65 tahun kita mencapai kemerdekaan, hasilnya cukup menyayat hati. Rasuah sudah jadi pandemik. Malaysia ada 2 pandemik, satu COVID-19 yang sudah beransur berakhir, alhamdulillah. Tetapi ada satu lagi pandemik yang tidak mungkin dapat selesaikan, pandemik rasuah. Seluruh dunia mengetahui Malaysia sekakang kera ini negara yang top dalam rasuah. Dan inilah kisah rumah tangga yang kadang-kadang orang nak sembunyikan. Hari ini marilah kita buka data kita. Kita sama-sama merhatikan apakah yang baik buruknya. Yang baik banyak, tetapi hari ini kita lihat apakah yang sebaliknya. Kita lihat akibatnya adalah taraf hidup, makanan, inflasi bertambah mahal. Uang yang banyak tidak dapat memberikan barangan yang banyak. Sebaliknya, inflasi kita bertambah disebabkan ketirisan. Uang negara kita yang banyak, Allah berikan rezeki yang banyak. Minyak yang melimpah, ladang getah kita, kelapa sawit kita yang banyak, ikan kita yang banyak di laut, tetapi tidak memberikan kebaikan, kemewahan, kesejahteraan kepada rakyat kita sebab kita telah abaikan amanah. Marilah kita bukan dada kita lama. Jangan-jangan kita juga menjadi agen kepada amanah tadi. Dan apakah kita telah menjalankan amanah kita? Mari kita buka dada kita lama dan kita jawab perlahan. Tuan-tuan, pendeta rakyat kian berpanjangan. Sepatutnya kita telah merdeka dan kita semakin kita memerintah dan kita dapat menjana kebaikan untuk rakyat, tetapi apa yang berlaku sebaliknya. Inilah tuan-tuan, dalam satu hadis lain kita lihat tanda-tanda hari kiamat. Bila hari kiamat semakin hampir, dan di antara tanda hari kiamat ialah min asyarisah an tatawal an-nas bil bunyan. Dan antara tanda hari kiamat ialah manusia berlomba-lomba membina bangunan yang tinggi. Sejak zaman berzaman Allah rakamkan dalam surah yang menceritakan kaum Ad, Iram zatil imad allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad. Dan kaum Ad itu membina satu bandar bernama Iram. Bandar Iram itu mempunyai bangunan yang paling tinggi yang tak pernah orang lain bina. Dan rupa-rupanya bina bangunan tinggi ini sejak zaman berzaman. Kaum Ad membina bangunan yang paling tinggi, tetapi mereka menentang Nabi Hud AS. Allah musnahkan mereka. Dan hari ini kita lihat bangunan yang tinggi dunia ialah bangunan Burj Khalifah terletak di Dubai. Allah kurniakan minyak yang banyak pada mereka, kemewahan yang banyak, tetapi sayang negara mereka tidak dibawa ke arah keimanan.
dan maksiat yang melimpah di Dubai. Tuan-tuan pernah melawat Dubai dapat melihat bagaimanakah masyarakat Dubai yang Allah kurniakan dengan wang, dengan rezeki yang melimpah, tetapi mereka balas dengan perkara yang sebaliknya. Dan satu ciri hari kiamat ialah mereka membina bangunan tinggi. Ini rekod dunia, bangunan yang sangat tinggi. Dan kita lihat setiap negara berlomba-lomba untuk membina bangunan yang paling tinggi. Malaysia juga ketinggalan. Maaf, saya batuk. Malaysia juga tidak ketinggalan. Kita juga pernah pegang rekod dunia. Bangunan berkembang kita pernah pegang rekod dunia beberapa hari. Kemudian dikalahkan oleh bangunan di Shanghai. Kita kalah. Dan sekarang kita bina lagi. Kita membina bangunan yang sangat tinggi dunia. Dan kita pernah pegang bangunan berkembang yang tertinggi dunia. Walaupun Burj Khalifah telah dibina, tetapi mereka masih istihad. Bangunan kembar yang paling tinggi dunia ialah Kuala Lumpur. Sebab bangunan lain tidak ada kembar, kita kembar. Dan setinggi 451, hampir setengah kilometer ke atas udara. Itu bangunan kita, hebat. Dan Burj Khalifah 828 meter ke atas, hampir 1 kilometer. Dan di depan Kaabah kita setinggi 601 meter jam, menara jam kita. Kalau dulu kita lihat dalam kitab-kitab Jawi kita, apabila sampai ke Mekah, masuklah ke Mekah daripada pintu Babus Salam, dan lihatlah ke bangunan Kaabah dan bertalbiyahlah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Sekarang tak nampak lagi. Sekarang kita daripada jauh 30 km daripada Mekah, yang kita nampak ialah bangunan tinggi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itulah suasana sekarang. Manusia berlomba-lomba untuk membina bangunan tertinggi. Sejak daripada zaman kaum Ad, mereka memecahkan rekod. Tetapi bangunan tinggi semata-mata tidak ke mana-mana. Sekiranya Rasul ataupun Islam, agama yang Allah bawa, ditentang oleh mereka, maka tidak ke mana kita. Dan Malaysia mencipta sejarah, membina bangunan yang kedua paling tinggi dunia. Sama ada tuan-tuan sedar atau tidak, kita sedang membina sebuah merdeka, sebuah bangunan yang tingginya 678 meter menerawang ke angkasa. Namanya bangunan 118. Kita tak kalah, tuan-tuan. Dari segi fizikal kita sudah mencapai satu tahap yang hebat. Tetapi dari segi kemanusiaan, apakah kita telah mencapai hal yang sama? Apabila kita melihat data-data rasuah dan sebagainya, amanah yang telah diabaikan, apakah kita berjaya untuk membangun fizikal dan spiritual? Rupa-rupanya kita hanyalah cemerlang dalam pembangunan fizikal. Kemanusiaan kita lihat data-data kemudian, insyaAllah. Kuala Lumpur diisytiharkan bangunan kedua paling tinggi dunia. Kalau tuan tak tahu, malam ni kita tahu. Bangunan pertama ialah Burj Khalifah, kedua ialah bangunan 118. Siapa punya? Malaysia. Dan hebat dari segi fizikal, dia merawang ke angkasa 118. Tuan lihat daripada jauh, nampak bangunan yang sangat tinggi di Kuala Lumpur. Namanya 118. Kenapa 118? Saya tak pasti. Dan ini dijangka siap tahun depan. Tahun depan Malaysia akan dicatat dalam sejarah nombor 2 dalam dunia selepas Burj Khalifah. Tapi sayang, kerajaan Saudi akan membina bangunan lebih tinggi daripada Burj Khalifah, namanya Malakah, bangunan Al-Malakah Arabiyah, yang akan dibina di Jeddah. Kita berlomba-lomba untuk membina bangunan paling tinggi, sebagaimana yang Allah sebut tadi, daripada Rasulullah sebut tadi. Mereka berlomba-lomba untuk membina bangunan paling tinggi. Itu tanda hari kiamat sudah hampir. Bangunan merdeka kita, mari kita lihat, dibuat untuk menggambarkan Tengku Rahman mengisytiharkan kemerdekaan. Merdeka. Orang lain merdeka, kita merdeka. Maaf saya, kita ada, kita lepas. Dan itulah yang kita saksikan hari ini. Dan bangunan inilah untuk menyaksikan sebagai bangunan merdeka 118, bangunan kedua di dunia. Dan itulah tanda hari kiamat sudah hampir. Tuan-tuan, orang Amerika terperanjat Malaysia, ya. Malaysia akan punya bangunan tertinggi dunia, ya. Malaysia yang banyak rasuah tu, ya. Malaysia itulah. Memalukan.
kita terkenal dengan rasuah, dan tiba-tiba orang mereka tengok kamu ada bangunan paling tinggi yang Amerika tidak buat, Rusia tidak buat, kamu buat. Ya, kami buat. Kamu ingat Malaysia tidak hebat? Inilah tuan-tuan bangunan paling tinggi kita. Sekarang kita letak bangunan paling tinggi. Paling tinggi masih pegang Burj Khalifah sebab bangunan Melaka belum siap. Bahkan terkenal katanya. Dan Jepun mestihakan hari ini dia akan buat lebih tinggi daripada Burj, dan 2 kali lebih tinggi daripada Burj Jepun akan buat. Dan Burj akan letak nombor 2, tetapi sekarang Malaysia nombor 2. Merdeka 118 hebat. Petronas kita masih pegang rekod bangunan kembar paling tinggi dunia, dan tanda hari kiamat ialah manusia berlumba-lumba untuk membina bangunan tinggi. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Wa zarata Makkah qad bajat azaim wa raital bina ya'lu ru'us al-jibal fa'lam anna amra qad azallak." Sekiranya kamu lihat di Mekah telah banyak terowong-terowong dibelah, ditebuk di gunung, dan bangunan dibina setinggi mengatasi puncak gunung, ketahuilah hari kiamat sudah hampir menjelang. Kita lihat bangunan Mekah yang paling tinggi, tuan-tuan, telah mengalahkan Kaabah, dan gunung Ganam telah ditebuk dengan terowong. Ini Rasulullah sebut. Apabila terowong ditebuk pada gunung, bangunan dibuat mengatasi Kaabah, maka tunggulah hari kiamat, tanda hari kiamat. Dan itu tanda-tanda kita berada di hujung perjalanan sejarah manusia. Dan kita lihat di Mekah berpuluh-puluh terowong untuk masuk ke Mekah, dan gambaran Rasulullah menyebut dalam hadis tadi menunjukkan bahawa bajat qazaim tani syaqat fiha al-qanawat, iaitu gunung-gunung dipecahkan, dibelah ataupun ditebuk. Itu maknanya bajat qazaim. Apabila kamu lihat terowong telah ditebuk gunung-gunung, bangunan dibina mengatasi Kaabah, fa'lam anna amra qad azallak, dan urusan kiamat sudah berada di ambang. Inilah, tuan-tuan, kita lihat bangunan yang sangat tinggi dengan pembangunan yang sangat hebat, dan bangunan dipunyai oleh orang lain. Kebanyakan seluruh kawasan Mekah dipunyai oleh Yahudi bangunan, dan Mekah bukan lagi untuk orang miskin, dan haji dijangka akan datang akan bertambah sebab sudah ada lagi hotel-hotel yang kecil. Ini ialah hotel yang sangat tinggi. Tadi hotel yang kita sebutkan tadi, Hotel Burj Khalifah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di antara tanda hari kiamat antara ara'at ru'us arnas, dan kamu akan lihat penggala kambing akan menjadi ketua manusia ketika itu. Antara aurat asyad, dan kamu lihat orang yang berkaki ayam, tak pakai kasut, kemudian menjaga kambing. Ya, tadabahu fil bunyan, mereka berbangga dengan membina bangunan tinggi. Dan apabila hamba melahirkan tuannya, maka itulah tanda hari kiamat, tuan-tuan. Ini bangunan yang dibina oleh orang UAE sekarang, orang Dubai. Dan siapakah mereka? Asalnya mereka penggala kambing. Sebelum Allah berikan minyak pada mereka, sebelum Allah tukarkan Dubai menjadi pusat perdagangan dunia, mereka ialah penggala kambing dan penggala unta. Mereka lah yang sekarang membina bangunan paling tinggi dunia, tepat seperti Allah disebut Rasulullah. Apabila mereka melihat orang yang berkaki ayam, maksudnya golongan yang miskin asalnya, berbangga dengan binaan bangunan yang tinggi, dan apabila hamba melahirkan tuannya, maka itulah tandanya, antara tanda hari kiamat, tuan-tuan. Dan ini berlaku depan kita. Marilah kita renungi dan kita ambil iktibar menjelang hari kemerdekaan kita, apakah yang kita sudah capai. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebut min asrar asa ajaz zina wa tashab al-kham. Dan di antara hari kiamat, tanda-tanda kiamat ialah zina berlaku secara terang-terangan dan arak diminum secara terbuka. Sekiranya ini berlaku, ini tanda hari kiamat sudah hampir, kata Rasulullah. Dan kita perhatikan arak dijual di mana-mana, hatta negara kita, negara Islam ini. Dan mereka sekarang berada di ambang Oktoberfest. Oktoberfest maksudnya perayaan hari bulan Oktober, minum arak
secara pesta besar-besaran. Pesta ini bermula di Jerman, bermula di Bandar Munich, kemudian berpindah ke Frankfurt, kemudian dibawa ke Amerika, dibawa ke Eropah, dan sekarang sampai ke negara kita. Mereka jadikan bulan Oktober bulan untuk mabuk, dan kita lihat pada bulan tersebut polis Eropah menyatakan setiap bulan Oktober jenayah yang berlaku sangat-sangat tinggi. Manusia sudah mabuk dan akal mereka sudah jatuh ke peringkat hewan. Mereka melakukan apa yang manusia tidak lakukan. Bahkan mereka melakukan jenayah seksual secara terbuka di tepi jalan. Dan inilah akibat Oktoberfest yang setiap tahun dijalankan. 2 tahun Allah coba kita dengan COVID, dan kita tidak laksanakan Oktoberfest negara kita sebab peristiwa ini. Kita menghadapi masalah COVID. Tahun ini dibincang dalam parlimen. 2 minggu lepas dalam parlimen mereka sedang berbahas, kita harus bawa Oktoberfest ini ke negara kita sebab simbol negara maju. Rupa-rupanya baru kita tahu simbol negara maju ialah ada Arab. Tak ada Arab tak maju. Dan inilah gambar peristiwa yang dilakukan di Jerman. Setiap bulan Oktober mereka mabuk, manusia menjadi hewan, melakukan segala kerosakan, jenayah, perkosaan berlaku secara tertangan. Ini di bawah pada norma manusia, dan perkara ini ingin dibawa ke negara kita. Dibincang sepanjang lebar di dalam parlimen. Menteri Agama mengatakan, saya pastikan peristiwa Oktoberfest ini tidak boleh diadakan di sini sebab dia mengubah manusia menjadi hewan. Tetapi ramai membangkang. Yang paling kuat membangkang ialah orang ini. Orang ini membangkang. Dia mengatakan ini negara demokrasi. Kenapakah kita harus haramkan Arab? Inilah hak kami. Tuan-tuan, perjuangan antara benar dan palsu terus berlaku. Di manakah kita? Di manakah kita? Jangan-jangan kita menyokong kepalsuan. Dan mari kita tanya kita, di manakah amanah yang kita berikan? Dipersoalkan di parlimen, dia mengatakan tidak pernah ada bukti bahawa minum arak itu membawa keburukan. Tidak ada bukti. Sedangkan polis Jerman mengatakan setiap kali Oktoberfest maksiat, jenayah dan perkosaan berlaku secara terang-terangan. Dan itulah antara benar palsu terus berlaku. Alhamdulillah ada pemuda yang menyokongnya. Pemuda ini mengatakan, berilah hormat kepada Menteri Agama ini bercakap. Jangan ganggu dia bercakap. Dan marilah kita sama-sama berfikir apakah benar apa yang Menteri Agama kita kata, bahawa Arab memecah belahkan manusia. Apakah kamu lihat, kata pemuda ini, mereka yang mabuk langgar polis yang berkabar di jalan, yang masuk lorong salah dalam Kemalangan Raya, merempuh berpuluh-puluh kanak-kanak yang sedang berjalan tepi jalan. Apakah itu tidak bukti? Apakah kita melihat bahawa apabila mereka sudah mabuk, maka seluruh polis dunia mengatakan don't drink and drive. Seluruh polis dunia mengatakan kalau minum arak bawa kereta mati. Dan apakah ini tidak bukti lagi? Perjuangan terus dilakukan di parlimen kita. Ada yang ke arah menyangkut kebenaran, ada yang sebaliknya. Langkawi jangan lupa tuan-tuan. Langkawi ini Pulau Masuri, pulau yang telah diisytiharkan sebagai pulau bebas cukai termasuk arak. Arak berlebihan. Yang kita lihat arak sudah menjadi budaya, dijual rata-rata dengan harga yang murah. Dan inilah satu malapetaka yang berlaku negara kita, dan kita semua bertanggungjawab. Kita semua bertanggungjawab sebab kita negara demokrasi. Kita memilih pemimpin lakukan ini, kita bertanggungjawab. Sebab dalam kaedah Sofi mengatakan ar-ridha bisyai', bimana ar-ridha bima yatawalladu minhu. Kita reda dengan sesuatu, maksudnya kita reda dengan akibat. Kita bagi kuasa pada pemimpin. Pemimpin isytiharkan pulau Langkawi bebas cukai dengan arak dengan harga murah. Kita tanggungjawab sebab kita yang pilih. Tuan-tuan, tetapi alhamdulillah ada ketua Menteri Besar, dia mengatakan insyaAllah saya akan hapuskan arak di Langkawi selagi saya ada jabatan ini.
Saya akan hapuskan kemusnahan yang telah berlaku negara kita, khususnya judi dan arak dilangkaui, sebab saya di akhirat ditanya oleh Allah. Allah akan tanya saya. Saya bukan bertanggung jawab pada manusia, saya bertanggung jawab pada amanah yang Allah beri pada saya. Dan saya berjanji, saya akan hapuskan judi, saya akan hapuskan arak, dan yang lesen telah pergi, silakan. Bila tamat, saya akan tidak sama lagi. Tetapi hanya seorang atau dua menteri besar yang bercakap demikian. Yang lain tidak seperti itu. Dan kita melihat tanda-tanda hari kiamat kita ialah, dan di antara tanda ialah satas tahlan taifatun min ummati al-khamr yusamunha bighayri ismiha. Dan pasti satu masa menjelang kiamat, satu kumpulan daripada umatku akan menghalalkan arak, dan mereka menamakan arak dengan nama selain pada arak. Hari ini kita lihat namanya bukan lagi arak, namanya wine, namanya brandy, namanya vodka, namanya whisky. Mereka ubah nama tapi masih kekal arak. Dan inilah tuan-tuan kita lihat, Rasulullah bersabda, la tashrab al-khamr fa innaha miftah kulli syarr. Innaha miftah kulli syarr. Jangan minum arak, sebab arak ibu segala maksiat, segala keburukan. Dan tuan-tuan, negara kita sejak kita merdeka, dulu kita import arak, hari ini kita bawa sendiri, kita bina sendiri. Tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, tengok di jalan, kita lihat kilang arak kita yang besar di situ. Dan itulah negara contoh negara Islam yang kita sama-sama renungi hari ini. Dalam hadis lain, Rasulullah melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khamrah asyarah. Ada 10 kumpulan yang terlibat dengan arak, Rasulullah laknat. Pertama, asirha, iaitu orang yang memerahnya. Wal mu'tariha, orang yang minta supaya arak diperah. Wasyaribaha, dan wasyaribaha, orang yang minum. Dan orang yang wahamilaha, orang yang bawa dengan kenderaan dan sebagainya. Dan orang yang minum, dan siapa yang perahnya, siapa yang belinya, siapa yang makan harta arak tersebut, dan siapa yang belinya, dan siapa yang suruh beli, semuanya sama, mereka sama saja. Kita tidak minum. Tetapi dalam kata terbang kita, arak diberi percuma. Kita pergi ke Mekah atau pergi ke tempat lain, dalam kelas 1 kita diberi arak percuma, tuan-tuan. Siapa bayar araknya? Telah masuk dalam harga tiket, tuan-tuan. Sama ada tuan makan atau tidak minum arak, tuan telah bayar. Tuan-tuan tak minum, orang lain bayar minum. Kelas 1, kelas bisnes tuan percuma. Siapa bayar? Semua yang beli tiket telah masuk dalam harga tiket. Dan itulah negara kita. Dan kita mengharapkan syurga. Dan Rasulullah menyebut semua yang terlibat tadi, yang minta serah, yang minta perah, yang memerahnya, yang minta belinya, siapa yang minumnya, siapa yang bawa hidangnya, semuanya sama. Lebih lagi atas kapal terbang, tuan-tuan, gadis-gadis anak Melayu kita membawa arak tanpa selat segan silu. Dan berapa ramaikah pemandu lori kita yang membawa arak daripada tempat ke tempat, pelabuhan ke kilang. Dan kita beritahu kebanyakan pembawa lori arak ialah orang Melayu. Kita tak tahu apabila mereka tidak beritahu, apabila musim Covid baru ini, mereka membuat satu desakan bahawa kami pemandu arak tidak ada kerja dan kerajaan perlu memberikan bantuan kepada kami. Rupa-rupanya orang Melayu yang bawa arak, baru kita tahu. Subhanallah. Tuan-tuan, inilah yang berlaku. Dan dalam hadis yang lain, di antara tanda hari kiamat min asyatisah aizuz zina wa tashrib al-khamr, yang hadis yang kita baca tadi. Arak diminum secara bebas. Bila ada arak, ada zina. Arak, judi, pelacuran, package. Negara kita juara. Kita tak tahu. Statistik mengatakan demikian. Tuan-tuan, kita lihat pelacuran di negara besar, di negara yang bukan Islam, mereka bebas melakukannya. Akibatnya, anak yang dilahirkan 1000 bayi dilahirkan, 500 dibunuh, maksudnya digugurkan, sebab tidak ada ayah yang sempurna. Ini negara yang maju. Malaysia juga demikian. Malaysia pada tahun 2009, 17,000 anak luar nikah didaftarkan. Kita semua bertanggungjawab
Sebab negara ini kita yang bina. Benih yang kita tanam sejak merdeka, sekarang kita petik buahnya. Kita petik buahnya sekarang. Dan inilah malapetaka yang melanda negara kita. 65 tahun merdeka, inilah buah yang kita petik. Pada tahun 2010 yang lepas, sebanyak 152,000 anak luar nikah dilahirkan. 2,208 orang anak luar nikah dilahirkan satu hari. 1 jam 8 orang. Kita semua bertanggungjawab. Dan inilah pencapaian kita 65 tahun kita merdeka. Dan tanda-tanda hari kiamat makin jelas apabila kita bandingkan dengan hadis yang mulia tadi. Dibuang anak. Mengata-kata, apabila mereka tidak lagi, mereka campak di pada permainan, di tepi taman, di tepi masjid, dan di mana-mana saja. Ini nasib kita, tuan-tuan. Dan mereka sedang berjuang supaya pelacur diberikan hak taraf profesion. Namanya suhakam. Suhakam ialah badan kerajaan. Mendesak supaya diberikan hak asasi pekerja seks. Maksudnya pelacur boleh daftar dan dia adalah sebagai pekerjaan profesion yang diiktiraf negara kita. Tetapi ditolak, tuan-tuan. Nasib baik ditolak. Pelajar-pelajar kita bangun dan bangkit. Dan apabila ditolak pelacuran, ada satu lagi istilah, sugar baby, sugar daddy. Sugar daddy, tuan-tuan, orang yang kaya bela gadis yang masih muda dan berluasa negara kita secara sembunyi. Dan dapati bahawa sugar daddy ini pendapatan mereka kebanyakannya 12,000 ke atas. Bukan kita, tuan. Dan kebanyakan mereka yang sugar baby pula mendapat satu bulan 2,500. Berlaku di kolej-kolej. Kita tak tahu, tetapi statistik yang dikeluarkan oleh Sahkam ini menyatakannya. Inilah hasil kemerdekaan kita. Kita merdeka 65 tahun, ini adalah buah yang kita petik. Dan tuan-tuan, mereka ada buku, ada iklan yang orang tentu tahu. Di Malaysia, ini statistik, bukan saya yang katakan. Pelajar-pelajar perempuan yang paling ramai menjadi sugar daddy, sugar baby, ialah Sunway University. Kat mana ya Sunway? Yang kedua, Inti International University. Anak gadis ini yang paling tinggi jual badan. Dan setiap bulan sekurang-kurangnya 2,500. Kalau seorang. Kemudian Taylor University, Tawas University, College Tengku Abdul Rahman, Universiti Melaya, Monash University, Lim Kok Wing, University of Nottingham, Multimedia University, dan Universiti Teknologi Mara UTM. Inilah pelajar-pelajar yang terjebak dengan sugar baby. Tak suka kita sebut, tapi kita harus sebut sebab buah yang keluar daripada yang kita tanam. Dan tuan-tuan, kita bagi ruang untuk azan dulu sebelum kita sambung, insyaAllah.
Alhamdulillah, itulah senario negara kita tuan. Kalaulah anak kita belajar universiti, balik dengan Mawi ataupun BIOS, hati-hati, cek balik. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Abu Naim, Rasulullah bersabda, "Madik terbisah, tasyabar rijal bin nisa, wal nisa bin rijal." Di antara tanda hari kiamat ialah lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki. Yang ini kita lihat hari ini. Mereka sebut berbagai istilah LGBT. Mereka sebut sebagai third gender, istilah-istilah yang sama, menggambarkan menjelang hari kiamat. Rasulullah sebut lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki. Kita lihat dalam negara kita. Dalam bahasa bersatu, tuan-tuan, mereka telah perkenalkan di bahasa bersatu supaya semua negara akan bersama mereka, yang mereka sebut sebagai the Convention of Elimination of Discrimination Against Women. Dan mereka asalnya membela wanita. Apakah yang mereka bela? Antaranya yang disebut Rasulullah tadi, lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki. Dan convention ini mengatakan a woman is like a man. Lelaki dan wanita sama saja. Ini diminta supaya semua negara yang bersatu di bawah bangsa bersatu tanda tangan, supaya wanita lelaki tidak ada beza dalam setiap negara ini. Sedangkan Allah mengatakan walaisa zakar unsa. Allah mengatakan lelaki tak sama wanita. Mereka mengatakan lelaki sama wanita. Kita negara yang bersekutu di bawah bangsa bersatu harus sign. Dan sekarang sedang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang mereka di bangsa bersatu. Dalam konteks ini kita lihat mereka kata lelaki sama wanita, sedangkan dari segi keupayaan tak sama, dari segi kesaksian dalam syariat Islam tidak sama, otak tidak sama, dan kajian saintifik mengatakan otak wanita lelaki Allah ciptakan tidak sama. Yang biru itu yang lelaki, yang merah yang wanita. Dan inilah bijaksana Allah dan hikmah ilahi mencipta dua ini tidak sama tetapi saling perlu memadukan. Seperti kaki kiri kaki kanan tak sama, tetapi kaki kiri kanan perlu diatur bersama untuk satu perjalanan. Itulah Islam. Dia tidak sama tetapi kedua-duanya perlu diatur secara harmoni dan serentak supaya kita dapat lakukan perjalanan. Itulah wanita. Tetapi sekarang mereka sudah iktiraf yang disebut sebagai third gender, laki, perempuan, bukan jawapan di atas. Yang ketiga ini laki tidak, wanita tidak. Negara yang telah iktiraf gender yang ketiga, negara-negara yang warna biru. Belum lagi negara Islam terlibat, tetapi negara maju telah mengiktiraf. Dan mereka mendesak negara Islam supaya iktiraf orang yang tidak jelas jantina ini. Dan kita juga terlibat, negara kita. Sekarang sudah banyak negara yang iktiraf third gender, iaitu gender yang ketiga ini, yang bukan lelaki, bukan wanita. Negara-negara yang telah terlibat antara Argentina, Australia, Denmark dan lain-lain. Mereka mendesak supaya Malaysia juga mengiktiraf third gender. Third gender ini diperjuangkan oleh mereka yang sama dalam perjuangan LGBT. Sekarang bukan saja LGBT, tetapi mereka tambah lagi LGBTQAI. Wallahu a'lam. Apakah benda? Kalaulah kaum Nabi Lut Allah musnahkan dengan sebab laki kahwin laki, tetapi negara kita lebih dahsyat, tuan-tuan. Bukan saja jantan dengan jantan, tetapi betina dengan betina, betina yang tak gender dan berbagai-bagai lagi.
lebih 2 kali dahsyat daripada kaum Lut yang sedang diperjuangkan oleh mereka. Dan Mufti pernah mengatakan Malaysia tidak akan iktiraf data gender. Mufti memberitahu dari segi syariat tidak ada data gender, dan apabila Suhakam ingin iktiraf data gender, pelajar-pelajar kita keluar membantah. Sekarang perjuangan antara benar palsu sedang berjuang. Dan tuan-tuan, kita lihat ada lelaki yang menjadi wanita bukan saja di Malaysia, tapi mereka tunjukkan di Mekah. Dan inilah satu fenomena data gender yang telah merayap berkeluar di seluruh pelosok kehidupan kita. Ini yang jantan jadi betina, laki jadi wanita, ada yang wanita jadi laki. Inilah suasana yang berlaku hari ini, tuan-tuan, depan mata kita. Tanda-tanda bahawa kita telah menghampiri hari kiamat. Dan kita lihat bagaimanakah berlakunya wanita mengaku jadi lelaki dan menunaikan umrah dengan pakaian ihram lelaki. Dan kita lihat bagaimanakah tindakan negara kita terhadap mereka. Rupa-rupanya mereka ada rangkaian yang lebih besar daripada kita, sebab mereka sudah LGBTQIA sekarang. Apakah QIA? Tuan-tuan boleh cari, saya pun tak jelas. Dan convention inilah yang menjadi musuh besar Islam, sebab mereka mengatakan clause mereka yang mereka minta supaya seluruh negara anggota mereka bersama. Clause yang sangat cukup menyayati. Dengar clause dia. Dia mengatakan a man can marry a man. Jantan boleh kahwin jantan. Like him, a woman can marry a woman like her. Dan Al-Quran telah menjadi penjelasan dalam surah yang menyatakan tentang kaum Nabi Lut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atatuna turunal amin. Wa tadru ma khalaqakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Allah telah sedahkan perangai perbuatan kaum Lut yang Allah telah musnahkan. Mereka meninggalkan apa yang Allah ciptakan mereka daripada wanita, daripada isteri mereka. Bal antum qaumun adun. Tapi kamulah kaum yang melampau batas, kata Allah. Dan ini perjuangan mereka supaya jantan boleh kawan jantan, betina boleh kawan betina. Dan mereka minta kita sign. Wakil kita ialah daripada siapa dia, tuan-tuan? Bergantung pada wakil kita yang sedang berjuang di Bahasa Bersatu. Walhamdulillah sekiranya mereka menandatangani. Ini dipanggil sit-down yang mereka sedang perjuangkan sekarang. Tetapi tidak heboh negara kita. Mari kita dengar apabila ada usaha untuk bersama dengan negara yang mengiktiraf perkara tersebut. Tuan-tuan, Rasulullah menyebut juga inna min alam as'a wa suratha ayaktabi rajal bir rajal wan nisa bin nisa. Sama tadi. Antara tanda hari menjelang kiamat ialah lelaki cukup dengan lelaki, wanita berpuas hati dengan wanita. Menggambarkan perkara sama, LGBT. Dan lebih menyayat hati, tuan-tuan, kita lihat di Amerika, kononnya negara maju, pada tahun 2010 lepas 900,000 family mereka mengadakan same sex marriage, jantan kahwin jantan. Kemudian yang tidak melakukan, mereka menyokong negara yang sudah hampir hancur, tuan-tuan, Amerika namanya, yang sudah membenarkan jantan kahwin jantan, betina kahwin betina. Haiwan pun tak lakukan perkara ini, tuan-tuan. Tetapi pada tahun 2014 bertambah dengan banyaknya. Dan sekarang mereka mendesak supaya seluruh dunia tanda tangan supaya jantan boleh kahwin jantan, betina boleh kahwin betina. Dan tuan-tuan lihat semalam, jiran kita Singapura mengisytiharkan jantan boleh kahwin jantan, betina boleh kahwin betina. Semalam dia isytiharkan hari kemerdekaan mereka. Sebelah Johor, tuan-tuan, dia telah membenarkan di Singapura jantan boleh kahwin jantan, betina boleh kahwin betina. Ini negara Singapura, negara yang maju. Dia bercakap dalam 3 bahasa, tuan-tuan. Pertama, bahasa Melayu. Dia kata bahasa Melayu ni saya sebut sikit-sikit. Saya akan bercakap dalam bahasa Inggeris. Saya akan terangkan apakah yang akan Singapura lakukan untuk hari kemerdekaan kita. Sekarang bebas dalam bahasa Inggerisnya untuk jantan kahwin jantan, betina kahwin betina. Sebelah negara kita, jiran kita. Dan di sebelah sana, di sebelah Thailand sudah lama. Ini presiden mereka, presiden yang pertahankan supaya
jantan boleh kahwin jantan di Singapura, perjuangan mereka sudah berpuluh tahun, bukan sekarang. Sekarang kerajaan telah akui dengan perjuangan yang diberikan oleh presiden mereka, namanya Brian Chong, tuan-tuan. Dia ada ejen di Malaysia, kadang-kadang NGO yang melakukan perkara ini. Singapura sudah mengisytiharkan jantan boleh kahwin jantan. Ini sebab desakan di antara masa satu. Malaysia juga demikian, tapi kita tidak tahu apakah yang berlaku, siapakah yang lakukan. Tuan-tuan, di sebelah kiri kita, Thailand telah lama menjadikan pelancongan LGBT. Sekarang Thailand, Singapura, kita berada di tengah-tengah. Yang mengharamkan jelas Brunei, yang lain tak jelas. Dan kita bertanggungjawab sebab sudah masuk ke sempadan negara kita. Dan kita sudah menyambut 65 tahun kemerdekaan. Ini buah yang kita petik hari ini. Tuan-tuan, kuliah malam ni tak seronok langsung. Setiap masjid saya pergi, dia kata bila kita dengar ceramah, kita balik kita happy. Kecuali ustaz ni, kalau dia bagi kuliah, kita balik tak ada tidur dah. Kalau ustaz ni bagi keluar, dia bawa slide ini bagi kuliah, saya tak boleh tidur, kata Pak Cik, kata Pak Bilal di sebuah surau yang saya pergi. Dan malam ini juga saya bawa ke sini. Mari kita berfikir, tuan-tuan, sebab ini adalah perkara kita yang kita bertanggungjawabkan. Di akhirat nanti kita tak akan terlepas. Singapura sudah melepaskan, Thailand telah lama, Indonesia sedang berjuang, Malaysia sekarang terhimpit di antara mereka. Dan kita sangat-sangat bimbang kalaulah Malaysia juga ikut sama Singapura dan menandatangani tandangan yang mereka lakukan secara sembunyi. Kita tak tahu, tuan-tuan. Hati-hati. Dan tuan-tuan, Allah menyebut la taqrabu zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, sesungguhnya dia adalah satu perbuatan yang fahisyah, wa sa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Sedangkan CEDAW, Persatuan Bangsa Bersatu, mengatakan does not criminalize sexual relation outside of marriage for both spouses. Kalaulah isteri, suami, ada suami isteri, isteri nak dengan orang lain boleh, lelaki dengan wanita lain boleh, jangan larang. Ini dikehendaki oleh Bangsa Bersatu. Sudah 100 buah negara tanda tangangi, Malaysia belum. Dan kita sangat bimbang sekali ini di bawah negara kita. Dan apakah kita menempah jalan yang telah dilalui oleh kaum Lut? Wallahu. Dan tuan-tuan, di Amerika mereka ada program swap, wife swap, tukar isteri dengan kawan, tukar isteri dengan pasangan tukar isteri. Ada rancangan televisyen swap, wife swap namanya. Lama suami isteri tukar. Dan kita lihat negara Eropah, negara yang maju kononnya, 60% penduduk Perancis anak luar nikah. Di Estonia 60% ialah anak luar nikah. Di Sweden, Denmark, Portugal, semuanya anak luar nikah lebih 50%. Ini ialah tanda-tanda akhir zaman yang akan berlaku, yang sedang kita saksikan. Dan tuan-tuan, dia telah menjalang negara kita. Kalau tak keluar dalam akhbar, kita tak tahu. Package tukar isteri. Mereka ada package bawa ke tengah laut dengan kapal feri, dengan kapal cruise 3 hari. Rupa-rupanya ada perbuatan ini. Kita tak tahu. Tetapi bila keluar akhbar baru kita tahu. Tawaran percutian yang mereka telah rancangkan. Dan kita menempuh bala yang besar. Ini ialah buah yang kita petik selepas 65 tahun kita merdeka. Kita semua bertanggungjawab. Saya paling banyak sebab saya paling banyak bercakap. Tuan-tuan, kisah yang keluar dalam akhbar cukup menyayat hati. Berzina dengan suami orang, tukar pasangan, isteri kawan, suami di Negeri Sembilan, isteri di sini. Berlaku berbagai-bagai kisah yang kita tak suka dengar. Dan tuan-tuan, dalam hadis ini Rasulullah menyatakan, diriwayatkan oleh Abu Ya'la, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah, dengannya tidak hancur umat ini sehinggalah lelaki wanita melakukan zina secara terang di atas jalan,
hatta lelaki wanita lakukan perzinaan fitorif patakun yahum yaumizin mayakul, dan hari itu masih ada orang yang jiwanya murni, kalau nak buat pun pergilah belakang dinding tu. Ini berlaku di Jerman, tuan-tuan. Ketika bulan Oktoberfest, mereka lakukan secara terbuka tepi jalan. Tidak berlaku negara kita lagi, tuan-tuan. Tetapi hadis ini menggambarkan satu masa berlaku seperti yang digambarkan dalam hadis ini. Laki walaupun wanita melakukan tepi jalan sehingga ada orang baik keluar, kalaulah baik yang mereka buat di belakang dinding. Wara' hazal ha'id, alangkah baik kalau mereka keluar jauh sikit pada pandangan orang. Dan ini berlaku di Jerman apabila mereka mengadakan pesta Oktoberfest, dan perkara yang sangat-sangat malang berlaku, dan itu ingin dibawa ke negara kita. Satu kumpulan negara kita minta supaya Oktoberfest dipercepatkan untuk bulan September ini. Mereka tak sabar lagi untuk mabuk besar-besaran. Hati-hati, tuan-tuan. Lebih lagi kita orang yang tidak berdosa dalam perjalanan balik, jalan raya, mereka yang mabuk berpesta, dan akibat akan ditanggung oleh seluruh rakyat Malaysia. Itulah, tuan-tuan, masih banyak lagi. Kita lihat apabila mereka mengadakan pesta minum arak di Jerman. Ini gambar tahun lepas, ketika Covid masih mereka mengadakan pesta yang besar-besaran. Malaysia tangguhkan. Dan apabila tangguh 2 tahun, kita dapat bayangkan apabila dibenarkan tahun ini, apakah yang akan berlaku. Dan inilah yang sangat kita takuti. Mereka melakukan di tepi jalan secara terbuka. Dan hadis ini menggambarkan apa yang kita saksikan sekarang. Dalam hadis yang dibuatkan oleh Ibnu Majah, lam yazrub al-fahisyah fi yaumil qadr hatta yu'linu biha, dan tidak berlaku satu maksiat yang berzinaan yang terbuka secara jelas illa fasyabihim atau kecuali datang penyakit tahun. Wal aja allati lam takun madat fi aslafihim allazi madaw, dan mereka akan diserang oleh penyakit yang tak pernah dihadapi oleh orang yang terdahulu mereka. Sekiranya mereka melakukan perkara ini, perzinaan yang terbuka, Allah akan sebarkan tahun, dan penyakit yang tak pernah diketahui oleh moyang mereka, maka Allah akan turunkan. Dan kita sekarang telah mengenali Covid yang tak pernah nenek moyang kita kenal. Apakah ini termasuk dalam perkara ini? Cukup menyayat hati, dan marilah kita sama-sama insaf, tuan-tuan saya dan tuan-tuan, kita bawa mesej ini kepada keluarga kita sekurang-kurangnya, dan kita sambut kemerdekaan kita sebagaimana khutbah tadi. Kemerdekaan, kiblat merdeka yang kita bawa kemerdekaan kita ke arah yang Allah ridai, bukan ke arah seperti mana yang kita sebutkan di sini. Dan saya minta maaf banyak-banyak, dan saya doakan dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih suara. konsep ilmu sebenarnya